Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang topik pertama dalam sains tahun 4, yaitu tema pertama, inquiry dalam sains. Dalam tema ini, cuma ada satu tajuk, yaitu kemahiran saintifik. Dalam kemahiran saintifik, kita akan belajar kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains atau secara ringkasnya kita sebut sebagai KPS. Kita akan mempelajari 12 KPS kesemuanya, yang mana 6 daripadanya kita telah belajar semasa berada di tahap 1. KPS yang pertama ialah memerhati. Bolehlah membaca tentang memerhati pada layar yang ditayangkan. KPS kedua, mengelas. Boleh baca paparan di layar untuk keterangan selanjutnya tentang mengelas. Ketiga, mengukur dan menggunakan nombor. Keempat, membuat inference. Kelima, meramal. Keenam, berkomunikasi. Oke, KPS 1 hingga 6 tadi kita telah pelajari semasa tahap 1. KPS seterusnya, iaitu KPS ke-7 hingga ke-12 ialah KPS yang baru untuk kita pelajari. KPS ke-7 ialah menggunakan perhubungan ruang dan masa. KPS ke-7 ini ialah kebolehan kita menyusun kejadian suatu fenomena atau peristiwa mengikut kronologi berdasarkan masa. Secara ringkasnya, penjelasan tentang sesuatu, dan perubahannya mengikut masa. KPS ke-8, mentafsir data. Mentafsir data maksudnya memilih idea yang relevan tentang objek, peristiwa atau pola yang terdapat pada data untuk membuat satu penerangan. Boleh baca selanjutnya pada paparan yang ditunjukkan. KPS ke-9, mendefinisi secara operasi. Maksud mendefinisi secara operasi ialah kita memerihalkan satu tafsiran tentang apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi mengikut aspek yang ditentukan. Maksudnya, mendefinisi secara operasi ini ialah proses memberi definisi tentang sesuatu konsep atau keadaan dengan menyatakan perkara yang perlu dilakukan dan apa yang perlu diperhatikan. KPS ke-10,
ialah mengawal pemboleh ubah. Oke, kita akan belajar 3 jenis pemboleh ubah. Apakah maksud mengawal pemboleh ubah? Oke. Mengawal pemboleh ubah maksudnya kita boleh menentukan pemboleh ubah bergerak palas dan pemboleh ubah dimalarkan setelah pemboleh ubah dimanipulasi ditentukan dalam suatu penyiasatan. 3 jenis pemboleh ubah yang disebut tadi ialah pemboleh ubah bergerak palas, pemboleh ubah dimanipulasi, dan pemboleh ubah dimalarkan. Apakah perbezaan ketiga-tiga pemboleh ubah ini? Murid-murid bolehlah baca paparan pada layar untuk info selanjutnya. KPS ke-11 membuat hipotesis. Membuat hipotesis ialah membuat suatu pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam suatu penyiasatan. Paparan pada layar menunjukkan cara menjawab jika sekiranya ada soalan tentang membuat hipotesis. KPS ke-12, yaitu yang terakhir, ialah mengeksperimen. Mengeksperimen maksudnya kita menjalankan eksperimen, mengumpul data, mentafsir data, serta membuat rumusan untuk membuktikan hipotesis dan membuat laporan. Secara ringkasnya, mengeksperimen ini ialah kita mengaplikasikan semua KPS yang telah kita pelajari mengikut urutan tertentu. Boleh baca paparan pada layar untuk info lanjut. Itu sahaja berkenaan tentang KPS. Selamat belajar dan kita akan berjumpa lagi pada topik-topik seterusnya.